Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siri yang lepas kita dah bincang tentang hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantar Muaz bin Jabal dan Abu Musa Asy'ari pergi ke Yaman. Yaman pada waktu itu dihuni oleh pelbagai kaum dan agama. Jadi tujuan pengutusan kedua orang sahabat ini adalah untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan agama Islam kepada penduduk Yaman. Yang mana Nabi SAW lebih memfokuskan kepada ahli kitab. Walaupun di Yaman itu dihuni oleh Yahudi, Nasrani dan juga musyrikin, tetapi baginda meminta supaya Muaz ini lebih fokus kepada Yahudi dan Nasrani kerana mereka adalah ahli kitab. Sehingga baginda mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, kamu nanti berjumpa dengan ahli kitab, fad'uhum ila syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, ajak mereka supaya berikrar dan juga mengaku tidak ada Tuhan selain daripada Allah, dan juga aku iaitu Muhammad adalah pesuruh Allah. Bila mereka dah peluk Islam, ajarkan kepada mereka sembahyang 5 waktu. Allah telah fardukan ke atas mereka sembahyang 5 waktu dan juga zakat yang diambil daripada orang-orang kaya kemudian diberikan kepada fakir miskin. Muaz adalah individu yang mempunyai kelebihan yang tidak ada pada orang lain, kerana beliau adalah sahabat yang faqih. Faqih ini adalah orang yang mempunyai akal yang cergas, pintar. Sehingga baginda mengatakan, sahabat aku yang paling pandai sekali dalam soal halal haram, iaitu dalam bab hukum hakam, adalah Muaz bin Jabal. Nabi sebut, sahabat aku yang paling arif tentang hukum halal haram, maksudnya tentang hukum hakam, adalah Muaz bin Jabal. Dia masing-masing sahabat ni dia ada keistimewaan tersendiri. Dalam sudut asbabun nuzul, di mana ayat diturunkan, kenapa ayat Quran ini diturunkan, apa sebab dia, apa faktor dia. Ini ada orang lain pula bidang ni. Bidang ni adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia pandai. Dia kata, siapa yang lebih tahu daripada aku tentang sebab penurunan ayat, aku nak pergi belajar dengan ayat. Kalau ada lagi yang tahu daripada aku nak pergi belajar. Ini Abdullah bin Abbas. Masing-masing ada kelebihan yang tersendiri. Cuma pengiktirafan Nabi kepada Muaz sebab dia pandai bab halal haram ni, sebab dia tahu hukum hakam ni, Nabi hantar kepada dia. Nabi hantar dia pergi ke Yaman untuk berdakwah. Ni kena tahu. Jadi bermaksud nak dakwah ni kena tahu apa benda yang dia nak dakwah. Bukan asal baru je hijrah terus nak berdakwah. Nak dakwah apa dia tak tahu lagi.
Ini kena faham. Bila seseorang itu dah berhijrah, dah berubah, bukan tugas dia berdakwah, tugas dia belajar. Sebab dah dakwah ni kena diisi. Muaz bin Jabal dia tahu hukum agam halal haram, maka dia pandai. Maka Nabi tanya kepada dia, "Wahai Muaz, bagaimana kamu nak tentukan hukum Tuhan ni?" Muaz kata, "Saya guna kitab Allah, Quran." Kalau kamu tak dapat dalam Quran, kalau kamu tak jumpa isu itu dalam Quran, macam mana? Saya cari dalam hadis Rasulullah. Kalau tak ada, macam mana? Quran pun tak ada, dalam hadis macam mana? Dia kata, saya pakai akal saya. Dengan maksud menggunakan cara ijtihad, yang mana konsep dalam perundangan ataupun sumber utama yang empat, iaitu adalah qiyas. Tengok hukum yang seumpama dengan yang disebutkan dalam Quran dan hadis, maka itu dipanggil sebagai konsep qiyas. Jadi oleh kerana kebijaksanaan Muaz, bila Nabi tanya dia jawab begitu, Nabi kata, macam ni baru betul, macam ni baru betul. Maka Nabi berpuas hati dengan jawapan Muaz, dan baginda lepaskan dan berikan keizinan kepada Muaz, beri mandat kepada dia untuk menjadi qadhi di Yaman. Sewaktu Nabi nak lepaskan Muaz, baginda pegang tali unta Muaz ni. Lalu baginda mengatakan, ini kali terakhir kita jumpa dah ni. Nabi kata pada Muaz, ini adalah kali terakhir kita jumpa. Dan memang betul, bila Muaz berada di Yaman, Rasulullah meninggal pada usia 33 tahun. Bukan Rasulullah meninggal usia 33 tahun. 33 tahun itu adalah usia Muaz bin Jabal. Dia meninggal awal, mati awal. Dan Rasulullah wafat sewaktu Muaz ini berada di Yaman. Nak balik pun tak sempat lah. Baik, ada satu, dia adalah satu-satunya, bukan satu-satunya, salah seorang sahabat yang menaiki unta bersama Nabi, naik bersama. Selain daripada Ibnu Abbas, Muaz bin Jabal juga adalah individu yang istimewa. Nabi kata kepada Muaz, "Ya Muaz, inni la uhibbuk." Wahai Muaz, aku sayang kepada kau. Nabi kata begitu. Wahai Muaz, aku sayang kepada kau. Lalu Nabi pesan, "Fala tada'anna ba'da kulli salatin. Inni la usika, inni usika." Wahai Muaz, sebab saya sayang kepada kamu, saya nak pesan satu benda. La tada'anna ba'da kulli salatin. Jangan kamu tinggal lepas kamu sembahyang. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kita baca tu kan, lepas daripada sembahyang, doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebabnya adalah, itu adalah doa khusus Nabi ajar kepada Muaz. Nabi kata, Muaz, baca ni jangan tinggal. Maka kita pun ambil bacaan tersebut berdasarkan peristiwa ataupun berdasarkan pesanan daripada Nabi SAW berikan kepada Muaz. Baik, jadi adakah menjadi satu kesalahan kita ucapkan rasa sayang kepada kawan kita? Orang lelaki ni kot lah dia rasa pelik, perempuan tak apa. Tiba-tiba kan dia kata kepada kawan kita, lelaki sama lelaki, saya sayang lah kau. Oi, geli geleman aku. Ini apa ni? Geli apa ni? Tak. Uhibbuka fillah. Itu maksudnya. Jadi tak ada masalah. Nabi kata kepada Muaz, saya sayang kepada awak. Dan Muaz pun kata, wahai Rasulullah, saya lebih sayang lagi kepada kau. Maka dengan sebab itu Nabi ajarkan kepada Muaz bin Jabal. Jadi tidak ada masalah. Dia mungkin kita rasa janggal. Salah satu benda yang mungkin kita rasa janggal adalah mu'anaqah. Mu'anaqah ini berpelukan antara lelaki
cium pipi ke apa, itu dipanggil mu'anaqah. Kita kalau buat orang syak pelik orang lelaki-lelaki kan, kalau kita buat orang kata apa ni, ada hubungan istimewa ke apa ni, tak, itu adalah sunnah. Itu dah adalah sunnah. Mu'anaqah dia panggil. Baik, itu adalah kelebihan yang ada pada Muaz bin Jabal. Dia adalah sahabat yang pandai dalam bab hukum akam. Maksudnya dia faqih. Faqih ni fiqh lah kita katakan. Orang tahu tentang bab halal haram, hukum akam. Jadi banyak orang tanya kepada dia. Antaranya adalah Umar Al-Khattab pun tanya kepada Muaz lagi. Umar ni ke sahabat besar, tapi dalam bab hukum akam ada kalanya Umar dia tak tahu, dia tanya kepada Muaz bin Jabal. Jadi bila Nabi lihat ada kelayakan, baru Nabi hantar dia pergi berdakwah. Kita baru belajar sehari dah nak berdakwah dah, ataupun baru hijrah, baru start sembahyang, baru start berubah. Kalau orang perempuan tu baru start berhijab, esok dah dakwah dah. Nanti dulu atas alasan apa? Balighu anni walau ayah. Tuan-tuan, ayat hadis itu betul, tapi guna salah. Kita baca balighu anni walau ayatan, memang hadis Nabi. Hadis Nabi yang mana maksud dia apa? Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Tapi Nabi cakap itu bukan dalam konteks berdakwah. Ramai orang yang menyangka kita tahu, kita kena bagi tahu dekat orang. Atas alasannya dah hadis Nabi kata begitu, kamu tahu, kamu kena sampaikan. Itu konteks lain. Kita baca hadis bagi habis, wa haddisu an bani Israil wala haraj. Ayat itu bukan tentang berdakwah, tetapi sahabat tanya kepada Nabi. Sahabat tanya kepada Rasulullah, boleh tak kami ambil cerita daripada Bani Israel? Cerita daripada Bani Israel, sebab Yahudi yang ada di Madinah ni ramai. Jadi ada beberapa unsur-unsur yang disebut sebagai Israiliyat yang cuba diterapkan masuk di dalam Quran. Jadi boleh tak sahabat tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, boleh tak kami mengambil cerita daripada orang Yahudi tentang kisah yang ada dalam Quran? Sebab apa yang mereka baca di dalam Taurat ada persamaan dengan ayat-ayat Quran. Nabi kata balighu anni walau ayah. Boleh, sampaikan walaupun satu ayat. Wa haddisu an bani Israil wal haraj. Ambil cerita daripada Bani Israel, tapi kalau tidak bercanggah dengan Quran. Kalau ada bercanggah dengan Quran, tinggal, maka dipanggil sebagai Israiliyat. Jadi ramai orang yang konon nak berdakwah, dia pakai hadis tu, sampaikan walaupun satu ayat. Sedangkan nak sampaikan tu kita belajar dulu. Habis nak kena tunggu jadi ulama baru nak dakwah kan? Bukan. Bukan maksud saya kena tunggu jadi ulama ustaz baru nak berdakwah, tak. Tapi salah guna hadis. Nak berdakwah silakan, tetapi jangan ikut hadis itu sebagai seolah-olah Nabi suruh kamu dakwah. Sedangkan yang dakwah paling besar adalah kamu pergi belajar dulu. Ini kita tengok banyak masyarakat, dia rasa dia ni satu kewajipan untuk dia berdakwah kepada orang. Sedangkan kewajipan dia adalah menuntut ilmu, belajar dulu bagi pandai-pandai, barulah mengajar orang lain. Sebab tu tak pelik. Baru ya berhijrah. Dulu bukan artis juga. Ya, baru hijrah 3-4 hari masjid dah panggil dah. Betul? 3-4 hari masjid dah panggil ceramah. Dulu kenapa tak panggil? Dulu dia tak hijrah lagi. Sekarang dia dah hijrah, panggil lah dia ceramah. Dia hijrah tu dia dah pandai? Belum. Ni kita boleh adaptasi, kita ambil daripada kisah Muaz bin Jabal. Nabi yakin dengan dia dah ada ilmu yang cukup, baru Nabi hantar pergi ke Yaman. Baru Nabi hantar pergi berdakwah. Baik, itu adalah sinopsis hadis yang lepas. Malam ni tak masuk lagi. Itu yang lepas. Baik, kemudian zakat.
Dia ada banyak pembahagian. Zakat, yang lepas kita ceritakan tentang kewajipan zakat, hukum kedudukan dia. Disebutkan zakat setelah disebutkan solat. Kemudian di banyak kategori. Ada zakat ternakan, itu saya tak mau sentuh, saya tak mau nak ulas. Sebab tuan-tuan bukan belah kambing pun. Kambing, lembu, unta ada. Nantilah kita bahas, tinggalkan dulu. Dan zakat tanaman, ada buat padi ke kan? Tanam gandum tak. Habis durian tak wajib zakat. Walaupun dia ada musangking apa tak, dia tak wajib zakat. Tidak wajib atas tanaman. Tapi kalau dia perniaga, itu masuk dalam kategori urudut tijarah, zakat perniagaan. Itu soal lain. Baik juga saya tak sentuh. Kemudian satu hadis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat laka 100 dirhamin." Apabila kamu mempunyai 200 dirham, wa hala 'alaihi al-haul, dan cukup genap 1 tahun, 200 dirham itu di dalam pemilikan kamu, fa fiha 5 darahima, maka kamu wajib mengeluarkan 5 dirham. Walaysa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinara. Begitu juga mas. Mas dasarnya yang wajib apabila dia mencapai nisab. Melayu panggil nisab. Nisab sama ya. Nisab itu adalah dia punya kadar. Kalau dalam zakat perak, maka cukup nisabnya adalah 200 dirham. Nanti kita akan transfer kepada kiraan sekarang. Kemudian emas, nisabnya adalah 20 dinar. Nisabnya adalah 20 dinar. Wa hala 'alaiha al-haul, dan cukup haul, cukup genap 1 tahun. Kata Nabi, fa fiha nisfu dinar, maka dia kena keluarkan zakat separuh dinar. Fama zada fa bihisabi zalika. Begitulah, makin banyak dikirakan dengan kiraan yang pertama. Baik. Kedua-dua item ini, iaitu emas dan perak, tidak lagi dijadikan sebagai mata wang. Betul tak? Tidak lagi dijadikan sebagai mata wang untuk kita berjual beli. Kalau saya nak beli, saya pakai duit emas. Ini zaman bila ni? Saya bagi duit perak, ini zaman bila? Orang tak pakai benda ni. Kita pakai duit. Ini pun satu hal juga ni, kan? Kenapa kita tak pakai emas tapi kita pakai duit? Pun ada dibahaskan. Saya tak mau sentuh yang itu. Memang mata wang yang digunakan pada zaman Rasulullah dulu adalah duit shilling dinar, iaitu emas. Duit shilling perak dia panggil dirham. Kalau emas dia panggil dinar, shilling emas dia panggil dinar, shilling perak dia panggil dirham. Dan mata wang ini ataupun emas dan perak ni relevan sampai kiamat. Sebab tu siapa yang berurus niaga menggunakan mata wang dinar, emas dan perak ni, dia tak rugi. Tapi bila duit kita ni, dia rugi, dia akan susut. Tapi emas dia makin naik. Sebab itu kalau kita nak lihat zakat emas dan perak ini, kita bahagikan kepada dua. Yang pertama, emas dan perak yang disimpan, bukan mata wang, tetapi dalam bentuk perhiasan, gelang dan sebagainya yang disimpan. Yang kedua, duit ringgit kita. Duit ringgit kita wajib mengeluarkan zakat, iaitu zakat yang berbentuk simpanan. Kenapa ada tak wajib zakat atas wang ringgit kita? Sebab bukan emas. Ya, kerana wang ringgit dinilai ataupun dikiaskan kepada emas dan perak.
Jadi topik ni agak berat sikit, dia agak susah sikit, tapi insyaAllah saya akan jelaskan dengan yang secara mudah yang boleh faham. Duit dia dinilai dengan emas. Contoh, zakat emas wajib apabila dia lebih ataupun ialah dia cukup 20 dinar. 20 dinar itu bersamaan dengan 85 gram. 85 gram emas. Yang perempuan mungkin tahu muslimat. Nilai 85 gram berapa? 85 gram sekarang ni belang-belang ribu juga belas ke 20 nisab. Dia kena check lah, sebab dia makin lama makin naik. Last saya tengok dalam 15,000. 15,000. Dia kena selalu update. Tapi kadar tetap sama, 85 tetap 85. Harga dinilai dengan RM itu yang berubah. Daripada zaman dulu sampai sekarang tetap 20 dinar. Daripada zaman dulu sampai sekarang tetap 85 gram. Itu kadar yang tidak berubah. Yang berubahnya lah nilai. Contoh macam ni lah, zakat fitrah, kita mengeluarkan duit yang dinilai dengan harga beras. Satu gantang beras. Daripada zaman Nabi satu gantang sampai sekarang satu gantang. Daripada zaman tahun 80-an satu gantang, sekarang pun satu gantang. Kadar itu tak berubah. Satu gantang tetap satu gantang. Yang berubah nilai. Satu gantang tahun 80-an berapa ringgit Satu gantang tahun 80-an berubah. Zakat fitrah tahun 80-an berapa ringgit? Sekarang berapa ringgit? Itu yang berubah maksudnya. Jadi yang berubah adalah mata wang. Nilai dia tu yang berubah. Yang tak berubah kadar. Zaman dulu satu gantang, sekarang satu gantang. Zaman dulu 20 dinar, sekarang pun 20 dinar. Dulu 85 gram, sekarang pun 85 gram. Yang berubah adalah nilai. Jadi seseorang yang memiliki emas 85 gram minimum, maka wajib dia mengeluarkan zakat. Berapa yang dia nak kena keluar? Yang dia nak kena keluar dalam hadis menyebutkan rubu' usyur. Ini juga perlu kepada kira-kira ni. Rubu' usyur 10. Ini saya nak sebut dulu asalnya dulu, sebelum jadi 2.5 tu. Sebelum jadi 2.5% tu, rubu' usyur 10 bahagian. Katakanlah kita buat 10. 1, 2, 3, 4. Kita letak 10. Ambil satu. Saya letak 10 botol. Ambil satu. Maka yang tinggal jadi 9. 9 tu tak usik. Daripada satu ni, bahagi kepada 4. Satu bagi kepada 4. Jadi satu bahagian daripada 4 yang dibahagikan tadi ni, itu adalah kadar yang wajib zakat. Payah ini asalnya kena tahu punca dulu. Sebelum terbit 2.5% yang kita sebut tu, 2.5% daripada asal nisab kita tu, dia panggil rubu' usyur dalam bahasa Arab. Maksudnya apa? 1/4. Tu 1/4. Sikit sangat Sikit sangat. Jadi contohlah, kalaulah nisab sekarang minimum adalah 20,000. Contoh, saya buat contoh. 85 gram harga 20,000. Contoh saja. Bermaksud yang wajib dikeluarkan adalah RM250 saja. RM250 nisbah kepada 20,000. Rugi ke? Bankrupt kan? Miskin terus ke? Sebab dia bagi RM250. Tak luar pun takkan jatuh miskin.
Ini maksud zakat ni, beri kita tak miskin, kita tak beri kita tak kaya. Betul tak? Bahkan dapat dosa lagi. Kita beri kita takkan jatuh miskin, kita tak beri kita takkan kaya. Oh, tak boleh bagi zakat, saya tak mau bagi. Kaya ke? Tak pun. Bahkan mendapat dosa. Kerana apa? Tidak mengeluarkan hak orang lain, bukan dia punya. Walaupun kita mengatakan duit aku punya lah, tapi agama kata tak. Dalam hak kamu ada hak orang lain lagi. Sebab tu dalam hadis Muaz kita baca yang lepas, ittaqi da'watal mazlum, jaga-jaga doa orang yang dizalimi itu, fa inna bainaha wa bainallahi laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada perantara, tidak ada dinding antara Allah dan orang dizalimi itu hijab. Siapa yang dizalimi? Ialah hak dia kamu tak bagi, maka dia dipanggil orang yang dizalimi. Baik, berbalik kepada zakat emas, yang mana duit ringgit kita ataupun yang kita simpan. Simpanan awak ada berapa? Tak banyak, adalah 1 juta. Simpanan 1 juta ringgit. Maka 1 juta ni takkan dia kata tak cukup nisab lagi. 20,000 minimum. Jadi yang Allah Subhanahu Wa Taala minta dalam 1 juta tu, awak cuma keluarkan 2.5% dia. Itu masuk dalam hadis Nabi kata, fama zada alai fa bihisabi zalika. Makin banyak bertambah, kira sama seperti yang awal, iaitu rubuh usyur ataupun 2.5%. Tak banyak pun, sikit lah. Tapi nak keluarkan tu dia menjadi masalah. Dan saya sebut yang lepas tentang asnaf. Ini segala pengulangan tentang asnaf. Yang asnaf yang masyhur, yang selalu kita tahu, orang miskin. Ini zakat, orang miskin zakat. Kalau orang itu minta zakat, awak tak miskin pun, kenapa minta zakat? Saya minta atas tiket lain. Bukan sebab saya miskin, tapi saya baru masuk Islam. Bila masuk Islam? Dah 20 tahun dah. 20 tahun bukan baru. 20 tahun tak layak untuk memegang title mu'allaf lah. Ini dia masuk Islam dah 20 tahun masih lagi pakai nama mu'allaf. No, tak boleh. Mu'allaf tu baru masuk seminggu, baru masuk 3-4 hari, itu baru mu'allaf. Itu yang masuk mu'allafatu qulubuhum. Untuk bagi tertarik hati dia, bagilah duit dia zakat. Tapi jangan bagi lepas tu biar ya. Ini saya buat contoh. Orang yang mu'allaf, yang masuk Islam, tapi dibiarkan begitu saja, kontak-kanting dia pun tak tahu apa benda, nak cari siapa nak belajar. Akhirnya patah balik. Sebab itu kita nak Islamkan orang lebih baik ke, ataupun kita didik yang dah Islam ni, mana lebih baik? Kita dakwah orang bagi masuk Islam, ataupun kita ajar orang yang dah Islam ni tentang Islam, tentang agama. Banyak benda yang dia tak tahu, tak semayang betul ke tidak, akidah macam mana. Jadi antara kedua-dua ni mana yang lebih utama? Macam mana? Nak masukkan orang Islam ke dakwah, ajak masuk Islam, ataupun nak mengajar yang sudah Islam? Yang ni yang lebih penting. Mengajar yang dah Islam lebih afdal, lebih utama daripada ajak orang masuk Islam. Mana bukti Ustaz cakap kosong saya tak guna? Orang sekarang nak bukti dia cakap air hiu saja tak guna. Mana dalilnya? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Baca balik surah Abasa wa tawalla. Apa kisah di sebalik turunnya surah Abasa? Nabi bersembang dengan Abu Jahal dan pembesar-pembesar Mekah. Sembang apa? Ajak kepada Islam, masuk Islam. Mereka tak Islam lagi. Ajak berdakwah. Datang seorang lelaki, orang buta, nama dia Abdullah Ummi Maktum.
Dia kata, Rasulullah ajarkan saya tentang agama lebih lagi. Dia tak nampak, dia tak tahu Nabi tengah buat apa. Dia tak tahu Nabi tengah bersembang dengan siapa. Jadi kita, kalau orang tengah bersembang, kita jangan menyambut, betul? Tapi dia tak nampak. Dia tak salah, dia tak nampak. Lepas tu Nabi tak beri layanan kepada dia. Tak beri layanan kepada dia kerana Nabi sedang berdakwah kepada yang non-Muslim. Maka turun ayat. Ayat tu dia kata apa? Seolah-olah Allah tegur Nabi secara lembut. Yang ni lebih utama lagi. Ni dah Islam. Confirm dah Islam. Ajarkanlah. Yang tu belum tentu lagi. Betul? Kita ajak. Bukan kita bagi hidayah. Yang bagi hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Belum tentu lagi di Islam. Maka di situ adalah dalil menunjukkan keutamaan. Bukan sibuk Islamkan orang, tetapi ajarkan lebih tentang agama kepada orang yang dah pun Islam. Berapa ramai orang Islam tapi tak sembahyang? Lambat. Yang tak tahu akidah dah ke mana pun banyak lagi. Belum tak tahu banyak. Jadi yang dikatakan sebagai mu'allaf yang berhak, yang ada tiket untuk mendapat zakat itu adalah yang baru memeluk Islam, bukan yang dah lama. Saya sebut yang lepas, fakir lain, miskin lain, mu'allaf, amil, 4 benda ataupun 4 asnaf. Dan mereka ini perlu dijejaki, perlu dicari. Bukan mereka datang minta, saya nak zakat. Yang nampak macam saya minta sedekah. Bila kita minta zakat, contohlah kalau saya datang minta zakat, sebab saya pegang atas tiket fakir, contoh, macam rasa macam saya minta sedekah pula. Sedangkan sepatutnya saya tak perlu rasa begitu. Sebab sedekah ni saya minta hak orang, bukan hak saya. Betul tak? Sedekah ni saya minta hak orang lain, tumpang simpati dia. Kalau dia bagi, kalau dia tak bagi, nak buat macam mana? Tapi zakat ni saya minta hak saya balik. Itu ya. Minta. Rasa tak dapat, kena halau pula tu. Alamak. Rasa macam minta hak orang lain. Sedangkan dalam agama mengatakan zakat adalah, dia minta adalah hak dia, bukan hak orang lain. Baik. Itu disebut asnaf perlu dicari, bukan asnaf datang minta. Itu kaedah dia. Tapi sekarang asnaf yang datang minta, itu pun belum tentu dapat. Dia kata, tolonglah saya tak makan banyak hari dah ni. Contoh, ada orang tak makan hari tu pun. Tempat kita banyak orang tak makan. Tak ada rumah, tempat tinggal, tak makan. Bila orang kata tak makan ni, tak sampai hati dia. Dia minta, kata minta duit lah untuk, sebab dia tak makan. Awak ni nantilah kami tengok dulu, nak check dulu betul ke tak. Ada banyak prosedur dia, nak kena sign itu, nak kena sign ni. Esok mati orang tu. Dah dia bagi tahu tak makan ni hari kan, esok mati orang tu. Banyak sangat. Jadi ini saya tak nafikan prosedur yang perlu diikuti, ada langkah-langkah dia, itu iyalah. Tapi apa salahnya bagilah untuk dia makan dulu. Contoh. Baik, itu tentang zakat yang saya sebutkan tadi adalah zakat simpanan. Kecuali seseorang itu dia memang berniaga emas, dia toke emas, maka dia dah keluarkan satu zakat, dia tak payah keluar lagi satu zakat. Sebab apa? Dia berniaga emas, dia toke emas, teruklah dia nak kena keluar dua jenis zakat. Zakat perniagaan satu, zakat emas satu. Tak, satu saja. Dia keluarkan satu saja, tak wajib dia keluarkan dua-dua. Dan sesiapa yang memakai hiasan, perhiasan ni bagi kaum wanita yang memakai hiasan barang kemas, hati-hati. Bukan hati-hati takut orang samun ke apa. Hati-hati tentang apa yang kita pakai. Kenapa? Kerana memang zakat tidak wajib ke atas barang kemas yang berbentuk perhiasan yang dipakai, rantai, cincin dan sebagainya bagi kaum wanita.
Tetapi ada hak dia, ada kadar dia. Jangan pakai barang kemas sehingga melampaui batas, ataupun dia panggil over sangat, lebih menyalahi adat kebiasaan, sampai ke siku dia pakai. Itu dia panggil over lah tu. Kononnya persepsi dia salah. Dia anggap apa? Zakat yang kalau kita pakai tak kena zakat. Dia salah faham situ. Sebab apa? Memang yang dipakai tak kena zakat. Tapi kalau yang dipakai itu yang biasa, bukan yang melebihi batasan ataupun yang melampau sangat, yang over sampai semua dia nak pakai, sampai ke siku bilang dia pakai rantai berlapis-lapis. Kononnya tanggapan dia tak diwajibkan zakat. Itu salah. Maka hati-hati di situ. Kemudian hadis yang seterusnya adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Man istafada malan fala zakata alaihi hatta yahula alaihi al-haul. Zakat dipanggil malul mustafad. Malul mustafad ini zakat pendapatan. Zakat pendapatan. Senang cakap, pendapatan ataupun hasil yang kita perolehi selain daripada berniaga. Sebab kalau berniaga tu dipanggil urud tijarah, zakat perniagaan. Zakat pendapatan dengan maksud wang yang kita perolehi daripada selain perniagaan. Macam mana? Gaji dapat, kita dapat allowance, dapat upah ke, dapat harta pusaka ke, dapat hadiah ke, dapat hibah ke, maka dipanggil sebagai malu mustafad, harta yang diperolehi bukan dengan cara perniagaan. Sama ada dia adalah orang yang bekerja dengan mana-mana syarikat, maksudnya dia makan gaji. Yang kedua, sama ada dia memberi khidmat kepada orang lain dengan maksud bukan berniaga. Berniaga dia zakat perniagaan. Profession dia yang tertentu, seperti dia ni adalah pakar motivasi, dia adalah pakar kaunseling, dia adalah doktor pakar, dia khidmat dia diperlukan, orang bayar berpuluh-puluh ribu, maka di situ dia dapat faedah dengan kepakaran dia. Yang tadi dia bekerja dengan majikan, yang ni dia individu. Maka setiap wang yang diperolehi, setiap gaji yang dia dapat ataupun allowance ataupun apa saja nama dia, maka wajib ke atasnya zakat menurut 4 mazhab. Semua mengatakan wajib zakat. Cuma ada sedikit perbezaan, khilaf di kalangan mereka tentang adakah kena bayar setiap bulan ataupun kena tunggu 1 tahun. Itu saja khilaf. Itu nanti saya akan cerita. Cuma saya nak cerita sini adalah mal mustafad, harta perolehan ataupun gaji. Dia adalah kalau kita cari, baik ada orang kata tak ada dalam kitab-kitab dulu, tak ada. Kitab-kitab klasik tak ada pun sebut tentang zakat pendapatan ni. Memang tidak disebutkan. Kerana dalam mazhab Syafi'i, kitab mazhab Syafi'i pun tidak bincang tentang ni. Tetapi atas beberapa faktor, atas beberapa sebab, maka ada sebahagian besar ulama yang mengatakan wajib mengeluarkan zakat pendapatan atas beberapa faktor. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ma kasabtum ni dengan maksud apa yang kamu usahakan. Maka ada habuan untuk orang lain kat situ. Kamu makan gaji sebulan 100,000, nilai bersih dapat, tak kena zakat. Untung banyak dalam dia tu, dia je untung. Yang ni makan gaji sedikit, yang kurang daripada
nisab. Saya sebut yang kurang daripada nisab. Habis takkan yang gaji sebulan RM1,000 pun kena zakat juga. Takkan yang gaji sebulan 800 pun kena zakat juga. Itu kita akan tengok. Yang dikatakan adanya zakat perolehan ataupun zakat pendapatan ini, dia ada kadar dia juga. Bukan asal semua gaji kena bayar. Tak. Ada kadarnya, iaitu dibilang 1 tahun pendapatan dia lebih daripada 20,000 maaf. Kalau setahun kira-kira pendapatan dia secara kasar lebih daripada 20,000, itu baru kena. Habis kalau sebulan 1,000, setahun baru 12,000. Setahun baru 12,000, itu tak wajib. Baik, yang ni saya cerita secara ringkas. Kalau tuan-tuan nak lebih, tu boleh rujuk pada jabat zakat lah. Kan? Nak tahu secara detail saya ni macam mana nak kira-kira, rujuk. Saya cuma baca hadis tentang berkenaan dengan hukum zakat. Baik. Ya? Duit pencen. Kau macam mana? Duit pencen duit pencen kena. Duit pencen kalau cukup, kalau pencen sebulan berapa? Sebulan 1,000 tak tu tak kena. Kalau pencen sebulan 20,000 itu kena tu. Ataupun sebulan 5,000, dia kena kira hujung tahun. Kena kira hujung tahun. Tengok hujung tahun tu, kira balik daripada awal bulan 1 sampai bulan 12, berapa keseluruhan secara kasar. Katakanlah 20,000, maka ambil 2.5% daripada 20,000, itu adalah hak orang lain. Habis kalau yang jenis potong zakat bulanan, berapa ringgit ya? Dia ada dua pilihan. Tetapi bagi saya, menurut saya, setelah saya tengok, saya semak, saya adalah buat sedikit kajian. Kalau bayar setahun itu lebih selamat lah. Sebab ada ulama yang tak setuju dengan potong zakat bulan-bulan ni. Walaupun ada yang mengatakan, fatwa mengatakan boleh, tak ada masalah. Tapi bagi saya langkah selamat bayar ujung tahun, biar dia cukup haul. Sebab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, ada yang menetapkan dia mesti kena cukup segenap 1 tahun di dalam pemilikan. Hutang pun kena zakat juga. Orang hutang kita tak bayar 30,000, tapi hutang tu masih milik kita dan kita harap dia akan bayar. Maka dari situ kita juga wajib zakat terhadap hutang yang orang hutang kepada kita. Baik, sekadar itu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.